Salam Malaysia Madani, Selechi Misan Raj, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah berkenan mengurniakan darjah kebesaran dan pingat negeri Perak kepada 56 penerima bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-68 Baginda di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar. Keberangkatan Baginda diiringi Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim. Mendahului senarai penerima, penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad yang juga antara 3 penerima darjah Datuk Seri Paduka Mahkota Perak yang membawa gelaran Datuk Seri. Turut menerima darjah sama Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi dan Pengerusi Eksekutif Yili Corporation Datuk Lim Kok Cheong alias Lim Ah Heng. Sultan Nazrin juga mengurniakan darjah Datuk Paduka Curasi Manja Kini dan darjah Datuk Paduka Mahkota Perak yang masing-masing membawa gelaran Datuk kepada penerima. Turut dianugerahkan darjah Datuk Pahlawan Taming Sari yang membawa gelaran Datuk Pahlawan kepada 6 penerima. Satu konvensyen peringkat kebangsaan akan diadakan suku pertama tahun hadapan berhubung pelaksanaan dasar peluang kedua. Ia kemudian disusuli konvensyen di peringkat negeri bagi memperhalusi pindaan terhadap pelaksanaan dasar berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, ia melibatkan penyertaan beberapa pihak berkaitan dan pemegang taruh. Pada 18 Oktober lalu, kerajaan merancang memperluaskan dasar peluang kedua kepada syarikat-syarikat yang telah bankrupt. Ia menyasarkan pentadbiran insolvensi yang berkesan melalui pengurusan dan penghasilan harta insolvensi berkesan termasuk harta melibatkan syarikat yang digulung. Kementerian Kesihatan masih menjalankan siasatan isu penggunaan air pergi terapi Aeon di Rembau Negeri Sembilan yang didakwa boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM akan mengulas mengenai perkara itu selepas siasatan selesai. Beliau bagaimanapun menasihati orang ramai agar membuat semakan terlebih dahulu terhadap sebarang dakwaan berkaitan kesihatan tanpa bukti yang lengkap. Terdahulu, tular di media sosial berhubung penggunaan air pergi berkenaan yang didakwa boleh memberi kesan kebaikan untuk mereka yang menghidapi penyakit kronik seperti strok, urat saraf dan radang saraf. Melaka FC bawa masuk 2 lagi pemain import dari Algeria dan Ghana bagi berdepan cabaran Piala Malaysia 2024-2025. Pemilik pasukan Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, 2 pemain import itu akan memperkukuh barisan pertahanan dan serangan Melaka FC. Beliau berkata pasukannya masih mengekalkan prosedur operasi standard SOP iaitu menggunakan khidmat 10 pemain berasal dari Melaka selain dibantu beberapa pemain luar dari negeri lain. Menurutnya, kelayakan ke pusingan 16 merebut Piala Malaysia itu sudah menjadi satu kejayaan buat pasukannya. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Kejohanan Liga Bola Sepak Gemino Cup edisi ke-3 2024 dan Kejohanan Liga Bola Jaring Piala Toh Puan edisi ke-2 2024 di Taman Seribu Bunga Air Crow. Selain Melaka FC, 2 lagi pasukan Liga A1 Semi Pro, PT Atletik FC dan Kuala Lumpur Rovers FC turut akan beraksi dalam pusingan 16 Piala Tertua di Malaysia ini. Sekurang-kurangnya 24 orang terbunuh di barat daya Pakistan dalam satu letupan kuat di stesen kereta api yang sesak. Pegawai tempatan menyifatkan letupan terbabit sebagai serangan berani mati di tengah-tengah ketegangan keganasan. Letupan yang berlaku di Quetta, ibu kota wilayah Balochistan, turut mengakibatkan lebih 40 orang cedera. Jumlah kematian juga dijangka meningkat susulan ramai dilapor dalam keadaan kritikal. Ketika letupan berlaku, beratus-ratus penumpang sedang menunggu di platform pada sebelah pagi. Imej dipaparkan menunjukkan letupan mengakibatkan platform rosak serta bumbung rosak akibat letupan kuat. Polis tempatan beritahu siasatan awal mendapati letupan merupakan serangan berani mati. Bagaimanapun polis masih mengumpul bukti. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.